Okay, so kita teruskan dulu yang mana okay, kita sambung sikit. Semalam last kali ialah apabila garis memerlukan awak keywordnya ialah satu garis berjarak sama. Okay, apabila ni locus locus yang seterusnya iaitu garis selari sebenarnya. Okay, locus yang melibatkan jarak yang sama. Ni cikgu ingatkan balik yang last kali kita belajar. Okay, berjarak sama selalu perkataan dia macam ni. Okay, sentiasa berjarak 1.5 daripada garis lurus XY. Okay, jarak dari sentiasa perkataan sentiasa tu maksudnya dari jarak yang sama dari garis. Dia selalu kalau untuk awak dapatkan garis selari ni, dia akan bagi awak panjang dia berapa. Okay, yang ni cikgu ingatkan semula lah. Okay, konsep untuk garis selari. So selalu dia 1.5 dari garis XY. Selalu garis XY ni, okay, sorry cikgu terus je. Cikgu tak ada pun. Okay, so kita direct je, takut masa tak cukup. Okay, so ni X, sini Y. Selalu dia macam ni lah. Soalannya dia kata berjarak sama, sentiasa berjarak 1.5 cm daripada garis lurus. Perkataan ni saja. Okay, yang penting dia ada keywordnya adalah berjarak sama dari garis XY. So this one adalah garis XY awak. Okay, cikgu dah kata tadi kalau garis melibatkan dua huruf bermakna awak kena buat satu garis lurus. Okay, dia ada dua konsep. Satu ialah awak boleh guna jangka lukis. Okay, ataupun awak nak guna pembaris. Jangka lukis yang macam cikgu kata hari tu, ukur dulu kan. Okay, kita ukur dulu guna pembaris 1.5. Okay, 1.5. Okay, mulakan dengan kosong. Bacaan dia mesti kosong. Jangan baca daripada satu. Sebab ada yang berlaku yang still lagi tak tahu kita nak ukur daripada mana. Okay, so 1.5. Okay, yang ni cikgu dah terangkan. Cuma cikgu nak ingatkan balik je. Okay, 1.5 bermakna kita buat lengkungan atas dan bawah. Mesti ada. Sebab apa? Kenapa kita kena buat atas dan bawah? Sebab garis selari awak tak boleh ambil atas saja. So awak kena dua bahagian. Satu atas, satu lagi bawah. Okay, mesti ini kita nak buat garis selari. Okay, sama juga. Okay, kita dah selesai tu, kita bawa pula sebelah kanan. Buat lengkungan yang sama. Okay, lengkungan yang sama. Kita ambil atas je, bahagian atas dia saja. Okay, yang ni pun kita proper sikit Okay, ini lengkungan atas dengan atas. Okay, bawah pun sama.
Ni cikgu ingatkan balik je. Okay, satu lagi bawah. Yang bawah pun sama. Okay, kita buat lengkungan. Okay, yang penting awak dapat maksimum untuk puncak dia tu pun dah okay. Okay, sekejap lagi cikgu bagi tahu konsep yang kedua pula. Kalau garis tu ada dua macam mana. Kita guna jembaris pun boleh. Okay. So yang ni untuk soalan ni tak semestinya awak nak guna jangka lukis. Kecuali soalan tu nak jangka lukis bermakna awak kena guna jangka lukis. Then awak ambil pembaris, awak garis sahaja, buat satu garisan lurus. Ambil puncak dia, atas dia, maksimum dia. Okay. Lengkungan yang maksimum. Okay, so ni adalah satu garis selari. So jarak dia antara satu ni ialah 1.5. Okay, jarak dia kat sini 1.5. Okay, yang ni pun sama 1.5. Okay, so dah habis yang tu. Okay, next yang kedua. So kalau kedua macam mana? Kalau dia melibatkan satu garis lurus, dua garis selari. So selalu ayat dia, tapi kena tengok pattern jugalah. Korang kena tengok betul-betul pattern dia. Okay. Dia akan bagi kadang-kadang kau tengok soalan dulu. Kadang-kadang dia akan bagi dua garis lurus, dua garis selari. Dia sometimes dia akan bagi. Kalau tak awak ambil pen pensel, cuba conteng sikit. Okay. So dia akan kadang-kadang dia bagi X, Y, XY. Sekejap kita guna yang simple sikit lah. AB. AB. Okay, C, D. Dia kadang-kadang macam ni. So dia kata apa? Bersentiasa berjarak yang sama. Sentiasa, sekejap cikgu tengok ayat dia yang elok sikit. Okay, sentiasa berjarak 1.5 dari garis lurus. Okay, ayat ni, kita nak ayat ni. Okay. Okay, dia akan ada sentiasa. Okay, sentiasa berjarak. Okay, ni ada dua je. Okay, berjarak. Berjarak 1, contoh yang ni 1 cm. Okay, dari garis lurus yang ni adalah contoh bagi dua garis lurus selari. Dari garis lurus AB okay, dan BC. AB dan CD, AB dan CD. Tapi soalan ni pun ada juga bila dia bersilang. Okay, tapi kena tengok dululah pattern dia. Kalau garis tu korang nampak garis dia selari, bermakna awak punya locus sepatutnya, okay, kalau macam ni 1 cm bermakna kita ukur je guna pembaris ni pun boleh. Okay, mesti berjarak 1 cm lah. Okay, sentiasa berjarak
Okay, selari. Okay, maksudnya dia akan, kalau ikutkan yang ni di tengah-tengah, maknanya 1 cm tu selalunya di tengah-tengah dia. Okay, yang ni mungkin cikgu ni ukuran dia salah sikit. Okay, so 1 cm. Tapi jarak soalan ni macam jarang sikit keluar. Cuma dia selalu kalau soalan macam ni dia akan bagi awak grid. Dia lebih kepada grid. Okay, so 1 cm, selalunya 1 cm kalau ikutkan sepatutnya tengah-tengah lah. Okay, so kita tukar sini 2 cm lah. Sebab dia lebih kepada 2. Okay, 2 cm. Kita ubah sikit jarak, sentiasa jarak 2 cm bermakna so 2 cm lah kat sini. Orang ukur, ambil pembaris ni, tandakan saja sini 2 cm. Okay, sorry, sekejap Okay, bila dah ukur guna pembaris 2 cm. Okay, so ambil pembaris, so this one 2 cm lah. Ini adalah untuk garis selari yang 2 cm. So maksudnya jarak dia ni antara garisan AB dengan jarak locus ni adalah 2. Okay, this one 2 cm. So yang ni tengah dia adalah locus. Tengok yang paling, perkataan paling depan tu adalah nama locus. Okay, so locus apa? Okay, selalu kat sini dia akan letak locus P. Okay, P. Okay, ialah nampak dah tak elok sangat. Okay, selalunya dia bagi nama lah kat depan tu, dia akan bagi nama. Cuma kat sini tak ada contoh soalan. Kalau ada contoh soalan kita boleh ni. So tengah ni adalah locus dia. Tengok pada ayat yang depan saja. Locus apa, titik apa yang depan tu. Kalau dia kata P bermakna yang ni adalah locus P. Ni contoh je Okay, yang kedua. Yang last sekali adalah 2 garis yang bersilang. Okay, ayat dia lebih kurang je sebenarnya kalau yang garis bersilang ni. Okay, kalau garis bersilang selalu ayat dia selalu ayat dia macam ni lah. Titik P sentiasa berjarak sama. Okay, sentiasa berjarak sama dari X, Z dan YZ. Dia ada satu perkataan yang huruf yang sama, iaitu jarak sama dari garis contoh kita ikut soalan ni X, Z dan YZ. Maksudnya so depan ni dia letak titik P. Titik P ni maksudnya apa? Titik P ni adalah nama locus tu.
titik P sentiasa berjarak sama Okay, maksudnya yang ni okay, yang ni adalah nama locus. Okay, yang belakang ni adalah kita nak buat apa. Okay, so dari garis X, Z dan Y, Z selalunya kalau yang melibatkan dua garisan bersilang, okay, selalu kita akan kalau tak awak buat contengan dulu sikit. Okay, macam ni. Okay, kalau awak nampak macam bentuk V ataupun kadang-kadang dia akan keluar dalam bentuk macam ni. Okay, bersilang macam ni. Okay, so yang ni adalah awak kena buat satu pembahagi sama sudut. Okay, pembahagi dua sama sudut. So kita bahagi dua je. Okay, tengok perkataan, tengok dia punya gambar pun kita dah tahu kita nak buat locus ni kat mana. Okay, so kalau locus dia bersilang, kita buat pembahagi dua sama sudut. Okay, contoh dia. Okay, katalah sini Z, ini X dan yang ni Y. Okay, so awak kena lukis bermula daripada Z. Okay, maksudnya kalau untuk yang ni, okay, jarum pada Z. Okay, maksudnya apa? Sebab kita nak bahagi sudut Z ni, kita bahagi dua. Okay, so kita kena lukis, okay, kiri, kena buat dua lah, satu kiri, satu kanan. Kita bahagi dua. Okay. Awak nampak je huruf V ataupun nampak macam huruf X bersilang macam ni, bermakna awak bahagi je dua. Okay, kemudian jarum ni letak yang second. Okay, yang lengkungan yang awak dah buat tadi, awak buat X. Maknanya lengkungan sampai dia jadi X. Okay, besarkan sikit pun tak apa. Okay, kita nak lengkungan saja. Okay, satu, bawa sebelah. Sekejap takut dia tak sama. Okay, pastikan dua belah ni samalah saiz dia. Okay, lengkungan okay, tak cukup lagi, kita repeat sebelah lagi. Okay, so kita dah dapat lengkungan dan membentuk X macam ni. So korang ambil pembaris, just garis je. Okay, ambil pembaris, garis. Okay, so inilah locus dia. So kita namakan dia apa? Yang mula-mula ni adalah nama locus dia. So awak namakan dia sebagai locus P. Okay, locus P.
Okay, so kalau dia bentuk V, so kita buat sama macam ni, kita bahagikan dua, then kita buat pembahagi sama sudut. Okay, sama juga kalau locus, kalau gambar ataupun garisan awak macam ni. Contoh dia kata X, soalan apa? XY. Okay, Z. Ataupun kadang-kadang dia tak ada, dia minta contoh soalan ada ke tak ada Kita tengok dulu contoh soalan. Okay, kalau korang tengok, yang ni kita lompat-lompat sikit Kalau korang tengok, korang turn page 64 tu. Okay, muka surat 64, buku warna purple. Okay, kita lompat-lompat sikit, jadi kita pergi go through daripada soalan buku terus. Okay, tengok nombor 3 berdasarkan raja berikut, lukis locus X. Untuk nombor 3B. Okay, so soalan dia lebih kurang macam tu. Okay, soalan dia X ialah titik. So X tu adalah titik locus. X ni adalah nama locus. Okay, yang ni adalah nama locus. Okay, so nama locus tu ada locus X. So apa keyword dia kat situ? Okay, sentiasa berjarak sama dari garis CD. So garis CD, okay, dan EF. Ini adalah keyword kita nak lukis apa. Okay, so kalau soalan ni, okay, so sekarang dalam soalan tu pun dia dah, dalam gambar tu pun awak dah nampak dia bentuk satu garisan yang bersilang sahaja. Okay. Oh, yang ni adalah C. This one adalah D. E, F. So dia kata locus tu akan sentiasa berjarak sama daripada C, D dan E, F. So soalan ni tengok je dia tak, kalau dia bersilang, kalau dia selari, then awak punya locus kat tengah. Okay, kalau awak dapat bentuk X macam ni, dia bersilang sahaja, bermaksud awak kena buat pembahagi sama sudut. So kita kena bahagikan semua sudut dia. Kat mana cikgu maksudkan sudut dia? Yang ni pun sudut. This one pun sudut. Yang ni adalah sudut dia. Okay, yang ni pun sudut dia. Okay, so kita bahagikan semua tempat. Kita buat pembahagi dua sama sudut lah. Sorry, sekejap Dia terhilang pula ni. Okay, semula. Okay, so apa awak kena buat? Awak letak je kat tengah-tengah ni, awak buat satu bulatan saja. Sebab kita nak bahagi sudut kan. So kita buat je bulatan. Okay, kita dapat bulatan, barulah kita buat pembahagi sama sudut tadi. Okay, maksudnya digerakkan. Okay, ke lengkungan yang kita dah buat, kita ambil kat mana dia bersilang. Okay, this one besarkan je. Besarkan sikit tak apa. Tapi untuk bulatan ni biar sama semua. So next awak besarkan ruang jangka lukis awak tu. Okay, kita buat lengkungan saja. Okay. Sebelah pun sama. Bawa ke sebelah dan buat lengkungan lagi. Okay.
Dah habis kat situ pergi sebelah pula. Temu tempat. Kalau tak nak bazirkan masa kita pergi kiri dan kanan. Sekejap Berhasil. Okay, sekejap. Ini pun sama kiri. Okay. Okay, bawa ke sebelah. Okay, buat lagi lengkungan. Sampai jadi X. Okay. Kemudian bawa lagi. Okay. Sebelah, semua tempat, semua persilangan garisan tadi. Okay, dah dapat. Sebelah lagi. Okay. Okay, next sebelah lagi, sebelah. Satu lagi. Okay, so kita dah dapat persilangan semua. Kita ambil pembaris, kita garis je. Ni agak-agak tak nampak, terangkan, jelaskan lagi sikit. Okay, kat sini. Okay, kita panjangkan. Okay, so ambil pembaris tadi. So kat mana titik persilangan dia? Okay, satu kat sini. Sini. Satu lagi kat sebelah ni. Okay, so kita ambil pembaris kita garis je. Okay, so ini adalah locus. Kita guna colour lain sikit. Okay, yang ni pun sama. Okay, dah siap. So just namakan je locus tu. Okay, yang warna pink ni adalah locus. Okay, yang mula-mula sekali ni. Ni nama locus. So locus X. Okay, kalau tengok soalan dalam buku tu muka surat 64 nombor 3B. So locus X. Okay, satu yang ni pun sama locus X. Dua-dua locus X. Okay, dapat boleh tak? Okay, so kita go through pada soalan dalam buku muka surat 62. Okay, sebelum tu cikgu nak bukan nak terangkan, cikgu nak ingatkan balik. Kalau keywordnya dari keyword dia dari titik X bermakna, ini locus saya ingat balik keyword sahaja. Daripada satu titik, tak kira lah X ke, Y ke, A ke, B ke, bermakna awak kena buat ni satu titik. Okay, this one adalah satu titik.
Okay, so ini adalah buat bulatan. Awak kena buat satu bulatan. Okay, titiknya X di tengah-tengah. Right. Kalau dua titik, okay, dua titik. Contoh dua titik tu dari titik dari titik X dan Y. So yang ni X dan Y. Okay, so nak buat apa? Kita nak buat apa? Sebab dia dua titik bermaksud ni garisan, so dia X, sini Y. Okay, yang ni adalah Y. So apa kita nak buat? Kita kena buat satu garis serenjang. Okay, garis serenjang dia macam ni. Okay, so ni bulat, ni locus. Okay, locusnya adalah bulatan. Kalau dia dua titik, iaitu titik X dan juga titik Y. So locusnya adalah, ni adalah locus bulatan. Okay, ini locus bulatan. Kalau yang ni adalah pembahagi pembahagi dua sama serenjang. Okay, so pembahagi Makan. Ni adalah pembahagi. Sorry lambat sikit sebab guna pembahagi dua sama serenjang. Okay. So apa lagi? Kalau garis. Okay, sekarang ni kalau kita kira untuk garis pula. Okay, kalau garis selalu daripada keyword dia adalah dari garis. Okay, tadi titik, sekarang ni garis. Dari garis XY. Okay, so contohnya ni garis tadi titik XY. So this one adalah garis XY. So bermaksud awak kena buat garis selari. So this one garis selari. So kat mana locus dia? Locus dia yang atas dan bawah. Sini ni locus, bawah pun locus. Okay, tengok perkataan saja. So sometimes dia akan yang keempat dari
Okay, dari garis dari garis X. Okay, contohlah F. Okay, F, E dan ED. Okay, selalunya macam ni lah. So F, E, so this one D. So kita nak buat apa? Awak kena buat satu garis pembahagi dua sama sudut. So this one locus awak. Okay, so itu adalah contoh-contoh keyword lah. Keyword yang perlu awak tahu. Okay, kalau garis XY kena buat apa? Kalau garis tu melibatkan dua garisan tetapi dia ada satu yang sama. Kalau awak perasan ada satu yang sama iaitu F, E dan juga kat sini. Okay, ada dua E. Ni tak ada. Ni FE dan ED. So bila ada dua yang sama kena buat ni je. Pembahagi dua sama sudut saja. Okay. So jelaskan yang tu je lah. So sekarang ni kita tengok muka surat 62. Okay, so cikgu dah explain 4 jenis locus tadi, 6 jenis locus. Cikgu dah jelaskan sebelum-sebelum ni. Okay, so kita tengok yang pertama. Okay, P ialah satu titik. Tengok muka surat 62, latih diri 8.2A. So 4 locus tadi dah cikgu jelaskan So sekarang ni yang pertama. Okay, P ialah satu titik yang sentiasa berjarak 3.5 cm dari titik A. Okay, dari titik A. Okay, macam mana kita nak huraikan selengkap locus titik P tadi? P tu adalah apa? Sebab dia daripada perkataan tu dia dah tulis dari titik dari titik A. Okay, siapa boleh jawab? Sekejap sebelum ni. Ada tak yang boleh jawab? Cikgu, kalau salah cikgu boleh betulkan kan? Boleh, tak apa. Locus P ialah satu bulatan berpusat di A dan berjejari 3.5 cm. Boleh. Okay, yes. Locus P ialah satu bulatan, good. Berpusat di A dan berjejari 3.5 cm. Yes. So sebab keywordnya adalah titik A sahaja. Okay, titik A ni satu titik iaitu A. Dah. Aku rasa dah pening sikit dah laptop ni. Okay, titik A. So bila titik A dia kata apa? Titik A kita kena buat, tengok satu titik je, bermakna kena buat satu bulatan yang jejarinya adalah 3.5. Okay, itu je. Alright. So kalau yang kedua tu macam mana? Satu B. Q ialah titik sentiasa berjarak 2 cm daripada B. So dia sama ke tak untuk B? Okay, ada yang boleh respon? Sekejap, cikgu cuba guna handphone lah sekejap. Sebab kalau guna laptop ni macam lambat sikit.
Cikgu stop sekejap eh. Apa guru cakap? Okay, sorry eh. Cikgu ni. Okay, sekejap lagi. Cikgu. Itu. Okay, sorry. Weh, siapa yang buka ni? Wish. Okay, dah. Oh, Woi. Siapa share screen ni woi? Weh, tutup lah skrin kau. Nak tengok skrin kau lah. benda cak ni. Weh, cikgu lah. Ni cikgu tukar sekejap handphone eh. Sorry. Sebabnya cikgu nak guna Maaf cikgu, maaf. apa. Maaf cikgu, maaf. Okay, kita pergi pada soalan kedua tadi. Okay, dah okay sikit. Okay, sekejap. Boleh ke tak guna? Cikgu, nanti cikgu bagi video ke cikgu? Apa dia? Nanti cikgu bagi video ke cikgu? Video? Okay. Sekarang kita boleh. Sekarang ni, okay, kita tengok pada soalan latih diri 8.2a sebab dia kata apa? Q. Dia kata Q ialah titik. Yang ni pun sama. Baik. Allah. Semua pun dah tak berapa nak okey. Okay, Q ialah cik sangat ni. Okay. Okay, soalan yang kedua dia kata Q. Sama juga daripada titik B. Dia kata dari skrin dah banyak pecah. Okay, dari titik Allah, teruknya lah handphone ni. Okay, dari titik B. Oh, serius. Sekejap. Okay, dia kata dari okay. Okay, dari titik B. Maksudnya kita kena buat apa?
kita kena buat bulatan. So kat sini locusnya adalah, nama locus tu adalah Q. So Q ialah tak boleh tulis dah. Okay, korang explain je lah. Untuk soalan B, siapa nak cuba? Q ialah satu titik berjarak 2 cm dari titik B. So ada siapa yang nak boleh huraikan? Locus Q ialah satu bulatan berpusat di Q dan berjejari 2 cm. Okay, yes, good. Dia satu bulatan. Okay, untuk C. Saya bagi jawapan kat dia. Locus R ialah pembahagi 2 sama serenjang. Tahunya. Kenapa dengan locus R? Kenapa tak locus AB? Kenapa bukan AB? Kenapa man? Apa? Sebab R ialah satu titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik A dan B, cikgu. Okay, so this one adalah, okay, soalan ni A, this one B. Okay, kita andaikan macam ni. So dia kata R tu adalah locusnya, bermakna R tu adalah di tengah-tengah. So maksudnya, okay, maksudnya R tu adalah di antara tengah-tengah yang sama kan. So bermakna dia berjarak sama. Okay, so maknanya kita buat locus tu yang kat tengah-tengah dia lah. So bawa ke sebelah lagi. Okay, yang ni. So maknanya kalau kita andaikan locus tu dia macam ni. Okay, lepas tu sebelah lagi. Okay, so inilah namanya pembahagi dua sama sudut. Dua sama serenjang. Oh, sorry, back. Okay, dia macam ni so inilah kita namakan dia pembahagi dua sama sudut. So ini kita letak sebagai, okay, ni locus R. Okay, ni awak letak sebagai, pen cikgu pun dah tak berapa nak okey. Okay, so boleh tak? Okay, yang ni. Okay, sama ada awak boleh tulis sebagai locus R ataupun R sahaja. Pun boleh. Okay, di antara dua. So maknanya locus R ialah pembahagi dua sama serenjang. Okay, kalau kita tengok soalan daripada soalan nombor 2. Okay, muka surat 63. Okay. Okay, so daripada buku awak tu lah. Okay, soalan daripada buku awak. Okay, nampak tak? Okay, so soalannya adalah, Cikgu. okay, soalan V yang bergerak dengan, Nampak ibu, nampak. nampak Okay, V yang bergerak dengan keadaan jarak sentiasa sama dari B dan F. Okay, so kalau tengok keyword B dan F ni, apa keywordnya? Kita kena buat apa? Kita kena lukis apa? Okay, soalannya adalah daripada titik, kejap ini elok lah pula. Okay, daripada titik B dan F. So kalau yang macam ni, kita nak buat apa keyword ni? Kita nak kena lukis apa? Titik B dan titik F. Locus apa yang awak nak buat sekarang? Dia kalau satu titik, kita buat bulatan.
Kalau 2 titik, awak nak kena lukis apa? Serenjang lah. 2 titik, 1 titik bulatan. Kalau 2 titik serenjang. Okay, contoh kat sini titik B dan F. Okay, B awak adalah ni B. So sini. Okay, B dan F. So sini F. Okay, so kat mana titik awak? Kat mana maksudnya garisan yang ni tadi, XY ni bermaksud kat sini lah. Kalau kita conteng sikit Kalau kita conteng sikit guna pembaris. Kita conteng guna pensel. Bermaksud, tapi kat sini dalam exam awak jangan conteng pula, nanti awak confuse. Nanti awak keliru. Awak just, okay, maksudnya macam ni. Okay, so kita kena cari. Kalau dia 2 titik ni, kita kena buat satu garis serenjang. Bermakna garis serenjang, daripada garisan tadi kita kena buat satu garis tengah. So kat antara B dengan F, apa yang tengah dia? Garisan apa yang duduk di tengah antara B dan F? Okay, garis AD lah kat sini. Okay, garisan ni. Okay, so apa lokus awak? Lokusnya adalah AD. Okay, yang penting tengok perkataan je. Kalau 2 titik, kita kena buat garis serenjang. Okay, so next. Kalau dia kata dari garis XY. So XY ni adalah satu garisan XY. Ini melibatkan titik tadi, yang ni melibatkan garis. So garis bermaksud awak kena buat satu garis selari. So lokusnya 2, atas dan bawah. Okay, so sekarang ni kalau tengok daripada garis lurus FC. So FC awak ialah yang ni lah. Garis lurus FC, garis lurus ni. So mana lokus awak? Siapa nak try? Mana lokus untuk FC? AB, ED cikgu. Yes, AB dan juga ED. Okay, so nampak tak yang ni, konsep ni? Okay, garis XY. Bermakna satu garis tadi kita nak buat, kena buat garis selari saja. Okay, so untuk yang soalan B. X ialah bergerak dengan keadaan jaraknya AB dan garis ED. So AB. Soalan ni tadi adalah macam yang cikgu ajar tadi, AB, garis AB dan ED. Okey, kita tengok kita dapat bentuk macam mana. Kita dapat bentuk selari macam ni ke macam mana? So AB dan ED. So mana lokus awak? Kan kita dah FC. Yes, FC. So tengah-tengah lah. FC. Yes. Okay, tengah-tengah. So kalau dia kesimpulannya, apa awak kena buat? Kalau awak nampak je garis selari macam ni, okay, bermaksud lokus awak adalah di tengah-tengah. Okay, jaraknya sama, mesti sama jarak. Kalau sini 1 cm, bawah pun mesti 1 cm. Contoh dia macam tu. Okay, so tengah-tengah. So awak kena conteng sikit, buat contengan sikit. Okay, untuk kita nampak bentuk dia. Okay, so next. Y ialah bergerak dalam keadaan 3 unit dari garis AE. Okay, garis AE menunjukkan kita kena buat apa? Garis AE. Dia melibatkan garisan. BD. Okay, garis AE. Okay, sekarang ni awak tengok AE awak. Garis AE. Mana A dan E? A ke E? Okay, this one. So, garis AE ni, kalau dia kata titik AE, awak kena buat garis serenjang.
Tapi kalau garis dia melibatkan garis AE, so kita kena buat garis selari. Selari maksudnya satu atas satu bawah. Kalau dia ada bawah lah, kalau tak ada, tengok pada soalan ni. Awak kena buat garis selari. So mana yang selari dengan AE ni? BD. Yang selari dengan AE ialah BD. Yes, mesti buat kalau titik serenjang, kalau garis kita kena buat selari, garis selari saja. Okey, tengok soalan D. Okey, buku awak tengok soalan D. Kalau D macam mana pula? Okey, dua garis bersilang. Dia dah kata bersilang. Bersilang kita kena buat apa? Awak kena mahir menggunakan keyword dia saja. Okey, bersilang. FE dan ED. Okay, so apa nak buat ni? Bersilang. Bersilang lagi lah senang. FE kalau tengok daripada garisan ni FE dan ED. Manakah ED? Okay, this one ED. Okay, kita dah nampak kalau dia bentuk V macam ni ataupun dia bentuk X, so awak punya locus awak adalah di tengah-tengah. Okay, mana yang kita kata tengah-tengah? Okay, see this one. Ini tengah dia. So, yang ni pun sama. Tengah. Itu warna coklat tu adalah locus awak. So, untuk V macam ni, kat mana awak punya locus? EB. Yes, EB lah tengah dia. Yang tengah adalah EB. Kalau dia dalam bentuk grid macam ni, dia senang. Dia tak ada masalah. Awak just ikut grid dia sahaja. Okay, so tengok pada muka surat 64. Okay, kita tengok muka surat 64 pula. Okay, yang ni cikgu tengok balik. Cikgu, sekejap sorry. Okay, this one kita tengok construct dulu. Okay, so soalan nombor 64. Okay, muka surat 64 nombor 3. Okay, yang tu kita nak, dia nak X ialah 1 titik berjarak 1 cm. Okay, sebelum tu cikgu nak tahu dulu, kita nak kena lukis apa kalau macam ni? Garis lurus AB. Awak kena buat apa yang ni? Locus ni awak nak kena lukis apa? Pasang garis. Yes, garis lurus, garis selari saja. Okay, maksudnya kalau tengok awak punya nombor 3A ni, garis ni dia dah bagi siap-siap AB. So garis lurus AB, awak kena buat garis selari. So garis selari maksudnya satu atas, satu bawah. So apa kita nak letak kat situ? Locus X. So locus X. Sorry. Lukis kat sini je lah. So locus X ialah sepasang garis lurus ke ataupun satu garis lurus? Sebab Pasang garis. yes, sepasang sebabnya satu garis AB kita kena buat sepasang, satu atas satu bawah. Bermakna sepasang garis lurus. Yang selari lah, sebab dia selari kan. So selari dengan garis AB tadi. Garis AB. lurus AB. Okey, berjarak berapa jarak dia? Kena tahu, nak bagi tahu jarak dia lah. 1 cm. Yes, berjarak 1 1 cm. cm dari AB. Yang tu.
Alright. So senang je, tak ada tak banyak sangat ni. Okay, untuk B, 3B tu cikgu dah explain. Okay, so cikgu tak nak yang tu. Cuma kita kena tengok soalan. Okay, kita tengok soalan 4. Membina. Ini cikgu rasa short sikit. Okay, right. Okay, so maknanya bina lokus, dia dah kata tadi X ialah sentiasa berjarak SP dan PR. SP dan SR. So kita kena buat apa ini? Okay, ni lokus awak. Ni awak punya gambar tu. Okay, gambar lelayang So this one Q, atas P, ni S, this one R. Okay, so sekarang ni sebelum tu cikgu nak tahu dulu. Ni awak kena lukis apa? Garis, tengok keyword saja SP dan SR. Okay, kita kena lukis apa ni? SP dan SR ni. Kalau kita conteng sikit kat sini, dia bentuk SP, SR. Sini SP, this one R. Okay, so awak kena lukis. Apa lokus awak kena lukis? Garis lurus. Garis lurus. Lokusnya adalah pembahagi sama sudut. Okay. Pembahagi sama sudut. Maksud pembahagi sama sudut bermakna kita kena buat satu lokus. Lokus di tengah lah. Kat sini. So macam ni kita nak buat. Okay, caranya. Okay, so cara dia. Okay, maksudnya awak kena letak jangka lukis di SP, this one R, apa, okay, this one Q. Okay, so caranya awak kena ambil jangka lukis ni. Okay, letak di, okay, jangka lukis awak letak pada S. Kemudian kita buat lengkungan sahaja. Macam tu. Okay. Okay. So ini adalah pembagi dua sama sudut. Next, awak ambil letak pada. Okay, awak boleh buat sambil-sambil buat Awak ambil jangka lukis tu boleh buat sekali. Okay, letak jarum pada lengkungan yang awak dah buat tadi. Okay, awak boleh besarkan sikit tak apa. Okay, boleh besarkan. Ataupun awak nak kekalkan jarak tadi pun boleh. Okay, kemudian awak buat lengkungan je. Okay, satu kiri. Okay. Cikgu, jarak dia berapa cm, cikgu? Okay, jarak ni dia tak ada, kalau dalam soalan tu ada tak dia state jarak berapa? Awak tengok soalan nombor 4 ada tak dia bagi apa-apa jarak? Tak ada, tak ada. Tak ada kan? So tak payah apa-apa jarak. Awak boleh buka sebesar mana? Contohlah kalau macam ni, cikgu buka. Okay, besar dia besar ni je. So ikut. Kalau awak nak terlebih sikit macam ni pun boleh. Cuma janganlah terlebih sampai ke atas sana. Dah salah. So biar dia di antara R dengan P je. Jangan terlebih pula ke sana. Okay. So di jaraknya antara SP dengan SR saja. So tak kisahlah awak nak buka kecil ke, awak nak buka besar ke pun boleh. Mana-mana je. Okay. Bila awak dah buat lengkungan, letak pada Q. Untuk apa kita nak letak pada yang lengkungan yang kita buat tadi? Supaya kita boleh buat X pula. Okay. Kemudian kita dah letak pada atas, kita letak pula kat bawah. Okay, jaraknya. So kita buat, yang penting dah dapat X. Dah dapat X ni. Okay, awak dah dapat X. Alihkan ni, ambil pembaris lah.
Okay, ambil pembaris ni garis je. Nampak macam tu. Okay. Okay, so awak ambil pen, awak garis lurus. Sampai habis. Tak payah nak kedekut sangat. Okay. Biar dia habis daripada kotak tu. Okay, dah selesai. Yang ni saja. Okay, ataupun kalau awak nampak sikit, cikgu bagi colour lain. Okay, dia macam ni. Okay, so itu adalah awak punya locus. So, jangan lupa nak bagi dia nama. Okay, ni letak dia sebagai alamak. Aku dah terlebih pula. Sorry. Okay, yang ni tadi garisan tadi sorry dah tak elok dah. Macam ni. Okay, so yang ni awak jangan lupa letaklah nama dia. Locus. Letak nama saja pun boleh. Ataupun awak nak letak locus apa. Okay, ataupun awak nak letak locus X. Cikgu letak macam tu je lah Cikgu letak X. Ataupun awak letak locus X. Pun boleh. Okay, tengok pula soalan 64 4B. Okay, 4B. So 4B ni adalah XM. Okay, yang ni dalam bentuk so awak jangan terkejut kadang-kadang dia ada dalam bentuk Okay, sometimes dia ada dalam bentuk formula tau. Dia soalan locus ni kadang-kadang dia ada dalam bentuk formula. Okay, so bila melibatkan formula ni, kalau tak silap cikgu, okay, contoh lain kalau dia melibatkan X, contoh yang dalam buku awak XM sama dengan XN. Okay, awak tengok dalam buku awak separuh bulatan. Okay, so kat sini dia dah letak M, yang ni N. Okay, kalau dia melibatkan bentuk keyword macam ni, dia tak bagi dari garis apa. Ini bermaksud ni maksudnya XM ni adalah apa yang tak ada. Sekarang ni korang kena tengok apa garisan yang korang tak tahu. Contohnya XM sama dengan XN. Okay. M dengan N. Tengok ada tak di dalam gambar raja ni. Okay. Kalau ada dalam gambar raja ni, korang potong je. Apa tujuan nak potong ni? Supaya kita nak tahu berapa garisan yang kita tak ada lagi. Okay, potong. So sekarang ni, ada berapa huruf yang kita tak ada? Kita ada 2 iaitu X. Sebelah ni pun X. So, dia adalah 2 titik. Dia melibatkan 2 titik. Okay, kalau 2 titik bermaksud awak kena buat garis serenjang lah. Okay, garis serenjang maksudnya di tengah-tengah dia. Okay, so ukuran dia macam mana? Okay. Cikgu tunjuk macam mana nak lukis untuk garis serenjang. Okay, contohnya. So sini X, sini. Sorry. Okay, this one M. Sebelah ni N. So, korang ambil jangka lukis. Yang ni pun sama dia tak ada kata berapa ukuran dia. So, korang just ambil jangka lukis ni maksudnya yang penting. Okay, kat sini. Maksudnya panjang dia tak kisah besar mana. Sama ada korang nak kecil.
Okay, nak terlebih macam tu pun boleh, nak macam ni pun boleh, nak macam ni pun boleh. Yang penting dia akan bentuk X, lengkungan X tadi. Okay, contoh macam ni satu. Okay, so bawah lagi. Maksudnya sekejap Okay, so bawa ke bawah. Okay, so balas sebelah pula untuk N, bahagian N. Okay, N ni pun. Okay, N tu kena tepat-tepat kat bawah ni. Okay, dia kena tepat-tepat kat sini. Tahu. Yang ni dah salah lukisan dia dah tak nak. Okay, sepatutnya dia memang ngam-ngam kat bawah tu, yang bersilang kat bawah tu. Okay, sampai korang dapat X. Sampai dia jadi macam ni. Okay, so next, kita just garis saja. Okay. So kalau boleh biar lebih ke atas lah. Yang ni atas dia. Biar lebih sampai atas. Jangan kedekut sangat. So yang ni kita letak. Okay, so kita namakan dia sebagai locus. Okay, kita letak dia sebagai locus X. Sebab apa X? Sebab kat sini X M sama dengan XN. Yang tak ada, yang ni kita dah potong sebab dia ada kat sini. Yang ni. Okay, so dia tinggalkan, so yang tinggal adalah X, so nama dia adalah locus X. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Cikgu, kalau apa-apa bab ni kan, kalau kita tak guna jangka lukis, mesti boleh jawab ke macam ni? Tak boleh, awak kena guna jangka lukis saja. Okey, dia soalan ni kalau dia sebaik-baiknya biar korang guna jangka lukis sebab dalam soalan macam ni dia akan nak bukti yang betul-betul korang buat. Dia nak kena ada tanda lengkungan. Okay, so baru awak dapat markah. Oh, baik cikgu. Okay. Okay, so tengok balik last kali kita tengok soalan ni. Sebenarnya ada banyak lagi soalan dalam buku awak ni. Nanti awak try buat lah. Okay, so next kita habiskan untuk C dan D. Sikit lagi Okay, X dengan keadaan. Okay, yang ni pun satu lagi untuk pembahagi sama sudut. Okay, kalau soalan macam ni pun sama dia dalam bentuk, dia ada 3 jenis. Kadang-kadang di bulatan pun sama. Kalau nak buat bulatan, dia akan letak X, M sama dengan MN. Yang ni untuk bulatan. Macam mana kita nak tahu dia bulatan? So, this one M, ni N. Okay. Sekarang ni yang ada di dalam, yang ada kat dalam garisan ni dia ada M. Okay, kita ada M. Ni untuk bulatan cikgu bagi contoh untuk bulatan saja dulu. Ni ada M. So kita potong M. M dah ada kat dalam ni kan. So satu lagi N. N pun dah ada. So apa yang tinggal? Satu huruf. Satu huruf tu adalah X. X ni adalah locus. Okay, nama locus. Maksudnya macam mana kita nak buat kalau soalan dia macam ni? So maksudnya jarum pada jangka lukis awak pada M. Jarum dia pada M. Okay. Kebesaran panjang awak punya jejari bulatan adalah sebesar MN. Sebesar ni MN. Kemudian nak buat apa? Buatlah bulatan. Ini untuk bulatan
tinggal satu huruf saja iaitu X. Bermakna kena buat bulatan. Kalau macam tadi, tinggal dua huruf iaitu X, M sama dengan XN. Ni yang kita buat tadi. So maksudnya this one M, yang ni N. So M dah ada kat sini, N pun dah ada. So yang tak adalah dua titik iaitu titik X. Okay, sini ada dua titik. So bermaksud kena buat apa? Awak kena buat satu garis serenjang. Itu sahaja keyword dia. Kalau macam ni M, MN, okay, dua-dua tak ada, tinggal satu je. So buat bulat. Cikgu harap korang clear Okay, so tengok balik soalan yang last. Second last lah cikgu terangkan untuk yang second last je. Okay, so yang ni bentuk L ataupun garis bersilang. So keyword dia kat situ adalah sudut okay. Hari ni kita tidur lewat sikit lah. Sorry nak habiskan yang ni saja. Okay, sudut P Q X. Okay, sama dengan sudut. Ni pun dalam bentuk dia macam lebih kepada macam formula. Okay, RQ X. Okay, so this one P, ni Q, ni R. Okay, R. So maksudnya RQ ni lebih kepada sudut bermakna okay. P dah ada dalam ni, yes P dah ada, R pun dah ada, Q pun dah ada. Okay, Q ni dia sama, bermakna atas ada Q, bawah pun ada Q. Bermaksud awak kena mulakan bila ada dua huruf yang sama macam ni, bermakna jarum awak mesti pada P. Huruf jarum awak mesti ada pada Q. Okay, dah ada pada Q. Apa kita nak buat? Kita buat lengkungan dulu. Okay, kita buat lengkungan dulu. Bila dah ada lengkungan, okay, barulah kita buat pembahagi sama sudut. Kita buat pembahagi sama sudut. So, satu. Ni besar dia pun tak kisah besar mana. Okay, sebab dia tak ada cakap state dia besar berapa. Okay, dah dapat ni. So, ambil pembaris, garis je lah lurus. Okay, korang ambil pembaris. Okay guys, lurus je. Dah settle. So namakan dia locus. Okay, namakan dia locus X je. Boleh letak X sahaja ataupun locus X. Okay, sini letak X. Dah, cukup. Locus X ataupun X sahaja. So benda ni pun kena ada. Tanda ni mesti ada. Dalam exam mesti cikgu akan nampak. Sebab sometimes kenapa mesti ada tanda tu, wajib ada tanda tu. Sebab kadang-kadang exam ada pelajar yang dia just buat macam ni je. Dia conteng sendiri. So tak valid lah. Markah dia akan dipotong lah. Sebabnya kita dah tahu benda tu dia lukis guna tangan dia sendiri, bukan guna jangka lukis. Alright. Okay, last sekali. Okay, last sekali soalan. Yang ni pun sama. Ni yang macam cikgu terangkan tadi. Okay, JK dan LM. Dia melibatkan garis kan? Okay, dia melibatkan garis JK
Okay. Korang tahu dia tu garis JK dan LM. So kita kena buat garis renjang je lah. Oh bukan, sorry. Dia garis pembahagi sama sudut. Dan nampak macam ni, korang tak payah fikir banyak-banyak je. Tak payah fikir banyak-banyak, ambil je jangka lukis. Okay, jangka lukis ni, sebab dia tak minta apa-apa sudut. Okay, letak tengah-tengah siap-siap. Okay, buka. Okay, then buat je pusingan bulatan. Dah. Okay, so lepas tu nak buat apa? Letak setiap persilangan antara garis tadi dengan bulatan. So buka besar sikit pun tak apa. Buat lengkungan. Sebelah lagi. Okay, buat lagi lengkungan. Macam ni tak nampak sangat. So ulang balik. Okay, sampai dia dapat bentuk X macam tu, senang sikit. Okay, kemudian sebelah pula lagi. Okay, yang ni pun sama. Okay. Sebelah lagi. Okay, kalau kita ada peluang kita buat untuk soalan exam lah. Okay. Buat lagi sebelah ni Okay, sebelah ni. Buat lagi lengkungan sama. Okay, bawa letak kat tepi lagi. Ni kena betul-betul letak betul-betul pada garisan yang bersilang tu. Okay, yang ni garis seluruh. Semua bahagian. Okay, bawa sebelah lagi. Sampai selesai semua. Keempat-empat mesti ada. Okay, dia macam ni. Okay, dah. Dah selesai ni. Letak tepi je jangka lukis. Ambil pembaris. Ambil pembaris ni. Kita garis saja. Garis. Okay, apa lagi? Sebelah atas bawah lagi. Okay, dah selesai. Kalau ni maknanya adalah silap kat mana-mana tu sebab dia tak sama. Patutnya dia akan lalu tengah-tengah, betul-betul tengah-tengah. Ni mungkin cikgu kalau dapat macam ni, korang fikir banyak kali. Mesti korang buat salah. Sama ada korang terbuka jangka lukis ni jaraknya tak sama. Ada berlaku macam tu. Okay tak? Ada masalah tak? Sekarang korang nak tanya apa-apa tak sebelum kita nak akhirkan? So the rest ni korang cubalah buat di rumah. Okay, rumah masing-masing. Muka surat 65 ni. 66, 67 Sekejap lagi snap lah pada guru masing-masing. 68 dan 9. Okay, sebabnya dah pukul 10. Okay, nanti kita sambung hari. Cikgu tak sure lah. Cuma korang snap je lah. Snap yang korang dah buat dari dalam buku tu pada guru masing-masing. Okay, ada tak masalah? Ataupun ada tak yang korang nak bertanya? Tak ada cikgu. Okay, boleh? Okay, sorry hari ni cikgu drag banyak sangat masa sampai pukul 10. Tak apa cikgu, tak apa. Tak apa cikgu, tak apa.